Pedofilia ni dia tergolong dalam satu klasifikasi dia panggil parafilia. Parafilia ni adalah abnormal sexual practices ataupun apa orang kata, amalan seksual yang abnormal. Itu dia panggil parafilia. Jadi amalan-amalan yang abnormal dalam hubungan seks tu dia panggil parafilia. Itu lain daripada yang tadi. Ini lain daripada yang tadi, ya. Parafilia ni pula terbagi kepada banyak jenis, ya. Ada yang dipanggil sebagai exhibitionism. Tak ada? Yang menunjuk kemaluan dia tu. Itu dipanggil exhibitionism. Ada yang dipanggil sebagai apa lagi? Macam pedophile lah, pedofilia. Pedofilia ni adalah orang yang suka melakukan hubungan seksual dengan kanak-kanak, kan. Kemudian lagi ada keadaan macam dia panggil sexual masochism, sadism dan masochism, betul tak? Sadism ni orang yang inflict sakit ketika hubungan seks. Masochism ni orang yang menerima sakit masa hubungan seks. Jadi ni semua ni sexual kita kata sadomasochism ni adalah contoh-contoh kelainan seks. Jadi pedofilia pun contoh-contoh tingkah laku, ya, atau praktis amalan seksual yang abnormal. Kan, dia berbeza dengan yang tadi sexual disorder tadi. Contoh sexual disorder tu macam yang dipanggil premature ejaculation, frigidity, kan, ataupun post-coital dysphoria, macam-macam lah. Tapi itu adalah keadaan lain. Tapi yang ini adalah keadaan di bawah tajuk parafilia, ya, abnormal sexual practices. Saya nak sambung tentang pedofilia ni, kan. Boleh. Jadi pedofilia ni dia biasanya orang lelaki. Dia dalam, boleh kita kata 90%-nya adalah orang lelaki. Dan mangsanya adalah kanak-kanak. Kanak-kanak boleh jadi kanak-kanak lelaki, boleh jadi kanak-kanak perempuan. Kalau kanak-kanak lelaki sekarang pemangsa ataupun orang yang melakukannya tu kita panggil perpetrator. Perpetrator. Lepas ni saya akan guna ayat perpetrator, orang yang melakukannya. Kemudian mangsa tu kita panggil victim lah, kan, victim. Jadi perpetrator ni biasanya orang lelaki dan victim ni biasanya kanak-kanak. Kanak-kanak tu boleh jadi kanak-kanak lelaki, boleh jadi kanak-kanak perempuan. Kalau kanak-kanak lelaki, dia jadi rogol lah. Kalau kanak-kanak perempuan, dia jadi rogol lah. Kalau kanak-kanak lelaki, dia jadi sodomi. Kalau dia berlaku dalam keluarga, dia panggil incest. Kalau berlaku di luar keluarga, itu dah jadi macam rogol ataupun sodomi lah, bergantung pada seksnya tu. Baik, kita kata yang perpetrator tadi kebanyakannya adalah lelaki, yang mangsanya boleh jadi lelaki, boleh jadi wanita, ya. Kemudian biasanya bila dia aktiviti yang dilakukannya tu biasanya adalah macam orang putih kata fondling of the genitalia, kan, dan ataupun kita kata dalam bahasa Melayu tu kita panggil fondling of the genitalia ataupun mencabul kehormatan lah, mencabul kehormatan, ya. Jarang sekali lah, ataupun kalau ada pun dia boleh melibatkan kita kata rape atau rogol dan sebagainya. Tapi biasanya dengan kanak-kanak tu majority casesnya adalah lebih kepada fondling of genitalia, kemudian dibogilkan kanak-kanak tu, kemudian ambil gambar, ya, kemudian sebarkan gambar pornografi, sama ada melalui internet dan sebagainya, kan, WhatsApp ke apa-apa. Dia ada grup dia, dan mereka ni ada grup dia, dan grup ni bersekitar dalam WeChat, WhatsApp,
grup ataupun website. Dan website ni biasanya website yang dipanggil dark website lah, atau website yang tidak boleh orang biasa-biasa akses, ya. Dia boleh dapat, hanya ahli-ahlinya saja yang boleh dapat tentang website dark web ni. Okey. Kalau kita kata tentang rawatan, yang pertama sekali hukuman. Kalau dia bersalah, kena hukum. Jadi dia bukan, dia tidak dianggap sebagai satu penyakit mental yang perlu rawatan apa. Dia obviously kalau dia bersalah, macam saya kata tadi, ya, kalau dia melakukan hubungan seksual di bawah umur 16 tahun, dia statutory rape, dia akan dihukum, masuk penjara, dapati bersalah, menjalani hukuman. Hukuman ni sama ada kita nak anggap sebagai rawatan ke tak rawatan. Kalau pedofil tu terlibat dalam hubungan seksual, dia bersalah, ya, dan perlu dihukum. Pada saya dalam konteks ni, hukuman tu pun rawatan juga, ya, sebab bila dia dihukum, dia akan menyesal, dan bila menyesal dia tak buat lagi. Bila dia tak buat lagi, dia satu rawatan. Okey, itu satu tentang hukuman, ya. Soalannya tadi tentang rawatan. Satu saya kata hukuman. Yang kedua adalah dari segi bimbingan dan sebagainya. Bimbingan tu maknanya kalau dia insaf, tadi kita kata dia hukum, dia insaf. Kalau dia insaf, maka mungkin kita boleh bagi peluang kedua, ya. Macam kes Fitri Azmir Nordin tu, kalau dia diberi peluang kedua, maka kalau boleh diberi peluang kedua, kita bagi peluang kedua, ya. Tapi dia masih perlu dibimbing oleh orang yang lebih senior. Okey, ibu bapa memainkan peranan penting juga untuk nak menengok dia punya kelakuan sepanjang hayat dia, kan. Itu dari segi bimbingan. Bimbingan juga boleh melibatkan bimbingan spiritual, keagamaan, ya. Bimbingan keagamaan, bimbingan dari segi kita panggil career, bimbingan psikososial, ataupun rehabilitasi psikososial pun boleh dilakukan. Kemudian dari segi kaunseling diperlukan kepada intensif kaunseling lah, ya. Intensif kaunseling. Kalau kecenderungan saja di peringkat awal, mungkin kaunseling boleh bantu. Tapi kalau dah dia melakukan perkara-perkara yang salah di sisi undang-undang, balik kepada tajuk yang pertama tadi, hukuman perlu diberikan, ya kan. Jadi itu. Psikoterapi, of course, psikoterapi ni boleh diberikan kepada mereka, ya, tapi mereka ni tergolong kepada golongan delinquent ataupun orang yang nak bermasalah. Jadi psikoterapi pun kena special jugalah. Hanya orang-orang yang boleh melakukan psikoterapi saja yang boleh membuat psikoterapi ni. Kemudian tu dari segi rawatan khusus, mereka juga terdedah kepada penyakit-penyakit psikiatri, ya, seperti depression, seperti drug abuse, ya, skizofrenia, kecelaruan mental serius, ya. Dan kalau mereka mempunyai penyakit-penyakit tersebut, mereka perlu diberi rawatan, ya. Rawatan termasuk ubat-ubatan dan sebagainya. Jadi saya rasa kesimpulan dalam rawatan tu saya boleh jelaskan sebagai satu, pada saya hukuman tu adalah satu bentuk rawatan kalau dia ada kesalahan jenayah. Yang kedua, bimbingan tu termasuk bimbingan agama dan bimbingan social spiritual, ya, bimbingan.
Yang ketiganya dari segi kaunseling. Yang keempat dari segi psikoterapi. Dan yang kelima, kalau dia ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penyakit mental yang boleh dirawat dengan ubatan kaunseling dan psikoterapi, kita boleh bantu dia dengan rawatan-rawatan tersebut. Okey? Rawatan dari segi bimbingan Islam ni, dia satu, kita kena minta dia bertaubat lah kan. Dia perlu menyesal dan dia perlu mohon taubat daripada Allah Ta'ala dan minta banyak kemaafan daripada orang yang dia telah buat kesalahan. Kesalahan manusia yang boleh maafkan dia kan. Kemudian kalau dia salah dengan Allah Ta'ala, dia kena taubat suara dengan Allah Ta'ala. Kemudian tu dia kena revamp ataupun ubah kehidupan dia. Ya, selalunya orang-orang yang pedofil ni dia terpengaruh dengan dakwah barat, dia punya sexual freedom tu, ikut nafsu kan. Jadi kalaulah dia mengikut nafsu, dia jadi macam ni lah kan. Kalau jadi dia kena belajar balik dan mengubah sesuai kehidupan dia, ya. Jangan terpengaruh dengan dakwah barat tu, kembali kepada asal dia, fitrah dia dan sebagainya. Saya tak pasti ada tempat yang boleh membantu secara khusus dari segi untuk orang-orang yang ada tendensi pedofil ni, walaupun dari segi spiritual dan agama dan sebagainya. Kita ada tempat yang boleh bantu dari segi macam drug abuse kan, pusat pemulihan dadah yang mengamalkan cara pemulihan Islam dan sebagainya. Tapi saya tak yakin kita ada satu pusat untuk mangsa-mangsa pedofil ni, sebab macam saya kata tadi, mereka ni tak serah diri kepada doktor, kepada ustaz, kepada pakar apa semua. Mereka ni macam you kata tadi juga, mereka lebih secluded. Mereka duduk dalam dunia dia dan kepompong dia, sehingga mereka ditangkap. Barulah kita tahu bahawa mereka ni adalah pedofil kan. Jadi tak adalah pusatnya. Jadi dia kena ada kesedaran sendiri, kembali cari orang-orang yang boleh bantu, cari ustaz yang boleh bantu dan sebagainya kan. Dia kena bertaubat, dia kena kembali kepada jalan sebenar. Tapi tak adalah pusat, saya rasa tak ada pusat yang tertentu untuk bantu mereka ni. Okey? Okey, jelas Dr.